Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafiz bin Muhammad Alwi dari kelas DEM 4C. Nombor kad matrik saya ialah 01 DEM 19F1097. So hari ini saya akan membincangkan tentang tugas dan tanggungjawab seorang engineer. Okey, apabila seorang engineer ni ingin membuat sesuatu projek, pertama dia perlu mengenal pasti masalah. Jadi apabila seorang engineer, sebagai contoh seorang engineer ingin membina bangunan. Jadi apakah permasalahan yang akan timbul jika membina bangunan tersebut? Contoh permasalahannya ialah reka bentuk bangunan, ketinggian bangunan, saiz bangunan, bahan yang akan digunakan untuk membina bangunan tersebut. Itu permasalahan. Dan yang kedua ialah engineer perlu membuat tinjauan ataupun survey. Survey ni biasanya ditujukan kepada orang yang kita berurusan, contohnya klien kita. Jadi kita perlu engineer perlu mengajukan beberapa soalan kepada klien tersebut. Sebagai contoh, reka bentuk yang bagaimanakah dia inginkan, dan berapakah keluasan yang dia inginkan untuk membina bangunan tersebut. Jadi maksudnya di sini tujuan survey ini adalah untuk menerima pendapat antara kedua-dua belah pihak. Seterusnya ialah membuat plan ataupun melakar plan. Seorang engineer hendaklah melakar plan jika ingin membuat sesuatu projek. Contohnya projek pembinaan bangunan. Engineer perlu melakar bangunan tersebut dari setiap sudut. Jadi dia perlu mendapat persetujuan dengan klien sama ada dia ingin membuat bangunan tu mengikut konsep yang lama ataupun konsep yang moden pada masa sekarang. Dan seterusnya, jika seorang engineer tu membuat plan ataupun melakar plan, di situ juga dia boleh menganggarkan berapa kos yang akan diperlukan untuk membina bangunan tersebut. Okey, seterusnya ialah engineer ni perlu memastikan setiap projek yang dilakukan akan disiapkan pada masa yang ditetapkan. Okey, sebagai contoh bangunan tadi, kebiasaannya bangunan ni akan disiapkan lebih kurang 2 hingga ke 3 tahun. Jadi engineer ni perlu memastikan bangunan tersebut akan disiapkan dalam masa yang telah diperuntukkan. Okey, seterusnya setelah projek siap ataupun sebagai contoh bangunan tadi telah siap, engineer ni perlu memastikan ataupun perlu memeriksa keseluruhan bangunan dari setiap sudut untuk memastikan tiada perkara yang tidak diingini berlaku, contohnya rekahan ataupun kerosakan pada struktur bangunan. Okey, seterusnya engineer ni perlu berkomunikasi ataupun bertanya dengan klien tentang projek tersebut. Adakah dia berpuas hati dengan result yang telah disiapkan? Contohnya bangunan tadi, bangunan yang telah disiapkan, adakah dia berpuas hati dengan bangunan tersebut? Dan seterusnya, mendapatkan maklum balas ataupun feedback. Feedback ni biasanya kita memberi masa, contoh sebulan ataupun 2 bulan, barulah klien tersebut boleh memberi feedback. Jika ada kekurangan, engineer perlu bertanggungjawab ataupun membaiki semula kesalahan tersebut. Hai, nama saya Ong Su Hong daripada DEM 4C. Nombor matrik saya adalah 01 DEM 19F1098. Hari ini saya nak cakap tentang project engineer. Project engineer ni dia macam leader untuk satu tim. Bila dia dapat satu projek, dia akan buat dia adalah orang yang buat schedule. Orang ni perlu ada time management yang bagus, sebab dia perlu plan minggu ni nak buat apa, minggu depan nak buat apa, supaya projek ni dapat dia siap dalam masa yang ditetapkan. Next, orang ni perlu ada communication skill yang bagus, sebab dia perlu explain kan apa yang dia perlu dalam projek ni kepada designer, kepada staff-staff dia, supaya designer, staff dia tahu apa yang perlu mereka buat. Dia juga perlu communicate dengan pihak penting tentang perkembangan projek dia. Dan
orang yang nak jadi project engineer ni perlu ada strong solve problem ability. Dia perlu ada knowledge yang banyak, dia perlu ada experience yang banyak. So supaya bila dia nampak satu design yang ada masalah, dia terus boleh detect mana salah dan terus boleh solve the problem. Orang yang nak jadi project engineer ni dia juga perlu detail. Bila dia tengok, dia check calculation, dia check drawing, design drawing tu, dia perlu detail supaya nanti buat project tak ada masalah yang akan berlaku. Kalau ada masalah, ni akan effect budget dia dan masa dia. So responsibility untuk satu project engineer ni adalah hasilkan satu projek yang berjaya dalam tempoh masa yang diberi dan hasilkan projek yang safe untuk pengguna. The third question is, what are the 7 steps of engineering design process? The first one is figure out the problems or define problems. You can use WH questions such as who are the end users of this product, what are the main goals of this project. This phase you tend to understand users and their needs. The second one is to conduct research. You can gain data from interviews, surveys, and even Google. You can study similar products and take notes of the weak points and well as the positive outcomes. The third one is brainstorm and conceptualize. You can use scenarios or storyboards to get a clear view from the perspective of user. The fourth is to create a prototype that mimics the finished products. You can create a real model prototypes or scale model prototypes. User testings of your prototype will clarify answers to important questions as well as identify obvious flaws and drawbacks. The next one is build and market your products. This phase considering all of your feedback from the prototype testings to begin your final products and market your product. The sixth is product analysis. When your product has been bought, used, and reviewed, you can gain insights and feedbacks about your final product. The last one is improve. During the process, you will definitely run into issues about designs or functionality. Those problems present opportunities for improvements and growth to improve your future products. The next and last question is, what is the role of site engineers? The first one is organizing materials and ensuring sites are safe and clean. The second one is preparing cost estimates and ensuring appropriate materials and tools are available. The last one is negotiating with suppliers and vendors to get the best contracts.